Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, kita sambung lagi untuk persamaan linear, iaitu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita tengok basic saja dulu. Apakah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Kalau kita tengok dalam kotak yang berwarna oranye ni, ada tiga jenis. Okey, kalau nak tahu yang manakah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, awak kena lihat yang pertama adalah unknown dia. Mesti ada dua jenis unknown. Dia tak boleh huruf yang sama, dia kena huruf yang lain. Macam contoh 6P tambah 4Q sama juga dengan 9. So ada dua perbezaan pemboleh ubah. So ini dikatakan sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sama juga X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Okey, X satu pemboleh ubah, Y di sebelah atas satu pemboleh ubah yang lain. So mereka ini adalah dua pemboleh ubah, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kotak yang ketiga pun sama. Okey, walaupun unknown H berada di sebelah kiri dan unknown K pada sebelah kanan. Okey, kalau kita pindah pun dia tetap akan jadi dua jenis unknown. Okey, so ketiga-tiga ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Okey, 6P tambah 4Q sama juga dengan 9. Kita tengok yang bawah ini. Okey, dua pemboleh ubah yang tiada kuasa 2. Okey, ini adalah dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sama juga seperti dia sebenarnya seulang balik semua sini berulang. Okey, untuk pengetahuan kamu, apabila unknown tu dalam bentuk kuasa 2, okey, ataupun unknown itu berada di bawah per, okey, mereka ini bukan ataupun tak dikira pemboleh ubah, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebagai contoh, saya buat X kuasa 2 tambah Y sama juga dengan 1. So, bila saya petakkan ini, mereka ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Tentukan sama ada persamaan berikut adalah dua persamaan linear dua pemboleh ubah ataupun bukan. Just kita tengok sahaja. Okey, kita tengok yang A dulu. P dengan Q, okey, ya, mereka adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. B, macam saya kata tadi, dia ada X kuasa 2. So B ni bukan persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, kita tengok C. C ni kita kena kembangkan. Okey, kalaulah saya lukis ataupun saya buat pengiraan dia di tepi, okey, jawapan ni bukan. Tapi kenapa? Okey, so kalau kita nak buat 2 kurungan K tambah 8. Sekejap ya, saya pandang balik. 2K tambah 8 tutup kurungan sama juga dengan 5K. Okey, kita kena kembangkan dahulu. 2 darab K, 2 darab positif 8. Dia akan jadi 2K tambah 16 sama juga dengan 5K. Okey, sekarang ni kalau kita tengok dekat sini pun hanya ada satu saja pemboleh ubah. Bermakna yang ini bukan. Okey, dia bukan pemboleh persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, kita tengok soalan D pula. D ya, sebab apa? Ada Y di sebelah atas dan sebelah kanan ada X. Dia tak ada kuasa. Okey, macam saya kata tadi, apabila X itu berada di bawah dalam bentuk per, so kamu kena ingat mereka ini bukan yang saya cakap tadi persamaan linear dua pemboleh ubah.
Okey. Next, kita sambung sikit lagi untuk video yang pertama ini. Okey, kita tengok baca ayat dia. Bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap berikut. A. Beza antara dua nombor. Beza antara dua nombor. Beza antara dua nombor. Dua nombor tu kita tak tahu. So, kita boleh nyatakan sebagai A tolak B sama juga dengan 18. Nilai yang tidak diketahui. Kemudian, kita pergi kepada soalan yang B. Simpanan wang saku Ahmad ialah RMX dan simpanan wang saku Norita adalah RMY. Jumlah simpanan mereka adalah 600. Bermakna kamu boleh tulis A kecil untuk Ahmad tambah N kecil untuk Norita. Jumlah mereka ini boleh dikatakan sebagai 600. Tapi kita tak boleh proceed jawapan ini sebab dia dah bagi tahu RMX, RMY. Bermakna kita kena tukar X tambah Y sama juga dengan 600. So, persamaan yang atas ni bukan, persamaan yang bawah ni adalah yang betul. Okey, kita pergi kepada soalan C untuk yang terakhir episod 1 ini. Sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N orang penumpang. Jumlah penumpang yang dibawakan oleh 2 buah bas dan 5 buah van ialah 100 orang. Okey. Cerita dia sebegini. Okey. Saya akan tulis B untuk bas. Saya buat jadual ya. V untuk van. Bas boleh bawa M penumpang. V pula boleh bawa N penumpang. Tapi kenyataan di bawah tu jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas dan 5 buah van. 2 buah bas dan 5 buah van. Apabila perkataan jumlah, kita kena letak tambah sama juga dengan 100 orang. Okey? Jelas? Okey. Next, kita akan pergi kepada topik yang seterusnya untuk episod yang kedua. Terima kasih.